Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan iman kita pada ini walau bagaimanapun. Dan nampaknya saya rasa belum terlambat lagi. Kalau terlambat oleh kerana kita dalam bulan Syawal lagi. Saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf dan batin ya, yang salah silap saya terkasar bahasa terlayak kata. Terlebih dulu sebelum kita meneruskan kuliah kita yang terakhir pada 5 bulan 3 ya, 5 bulan 3 muka surat 138. Okey. Jadi datang ulasan tu. Ya, jadi kita nak sambung bacaan imam ketika saktah. Ya, bacaan imam ketika saktah tu. Muka surat 138. Sebelum menurunkan mari kita sama-sama membaca Al-Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup, ada yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup, ada yang telah meninggal dunia ya. Dan seterusnya kepada para jamaah-jamaah kita yang telah meninggalkan kita terlebih dulu. Sya'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada jamaah sini, terutama pada Cik Zul. Ya, alhamdulillah sudi menjemput saya. Tapi walau bagaimanapun cuma sepatutnya saya nak tahu juga tadi sebelum saya datang sini, tak tahu SOP yang kat sini. Syarat saya dia dengar pasal tempat saya. Walaupun sekarang boleh berjamaah lebih daripada memenuhkan, tapi dengan syarat-syarat apa. Tempat kami boleh dapat masuk sampai 228 orang. Ya, tapi tak penuh pun. Sebelum tu sibuk masing-masing. Tapi apabila dibuka tak penuh pun. Masa 30 orang hari itu, masing-masing lagu giliran itulah ini. Tetapi apa buat tak ada penuh pun. Yang ruang tamu yang tempat saya itu jadi pun tak penuh sampai ke belakang, tak pun. Walaupun kita dah tadinya. Dan begitu juga kami disarankan dekat sana sebagai imam bacaan surah yang pendek-pendek. Okey? Jadi patutnya tadi saya nak ikut sana, takut nanti apa saya tak tahu keadaan sini. Okey? Kemudian tu bila tak ada bertasbih tak ada. Okey? Jadi sependek mana. Kemudian doa pun sependeknya. Okey. Itu yang tempat kami lah yang disarankan. Sejadah kena bawa sendiri. Saya minta maaf lah, sepatutnya saya bawa sejadah. Jadi saya sejadah tak bawa, walaupun imam sejadah kena bawa sendiri ke tempat kami. Kat tidak dihalau. Kami tempat kami oleh kerana ramai kat sana yang dibagi pula untuk anak karya saja. Pasal tu kena bawa IC. Kena bawa IC. Kalau sekiranya buku tu family tak payah tengok IC. Tetapi kalau tak terminate maka kita tengok IC kita. Ya, itu satu daripadanya. Pasal itu, walau bagaimanapun, kalau tak sana saya kena giliran, doa kuno pun saya buat pendek. Doa kuno pun saya buat pendek. Pasal dia kata, doa-doa pun kena pendek kan?
Macam di doa saya ambil biasanya selawat atas Nabi permulaan, tutup di atas Nabi juga selawat, kemudian tu yang dalam pertengahan tu memohon doa kedua ibu bapa kita dan semua muslimin muslimat, dah berangkumilah tu semua. Nah, begitu juga saya doa kuda pendek. Kalau doa kuda pendek untuk kita seorang, Allahumma gfirli ya ghafur. Tapi oleh kerana saya sebagai imam, Allahumma gfir lana ya ghafur wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Mula-mula orang ramai terkejut, tak tahu. Ya tak? Lepas tu kena bagi penjelasan. Saya kena bagi penjelasan. Okey. Itu yang kat tempat kami lah. Masuk di tempat kami. Jadi kalau kita ni macam tu, nanti pun kita buat doa pendek, tak payah bertasbih, ya tak? Kemudian solat Jumaat kat sana tak ada solat sunat qabliyah ba'diyah, tak ada. Habis terus balik saja yang gunakan solat Jumaat. Okey. Di tempat saya. Tapi kalau yang solat waktu masih digunakan lagi solat sunat qabliyah ba'diyah lagi. Okey. Jumaat yang tak dibenarkan qabliyah ba'diyah. Itu kat tempat kami lah, sebagaimana yang SOP yang dibagi oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Okey? Bukan orang datang awal je masa solat Jumaat. Qabliyah ke? Ya. Bukan jemaah datang awal ke? Kena datang awal. Yalah, dia tak ada qabliyah ke? Tak ada qabliyah ni, dia ni solat sunat tahiyatul masjid. Lepas tu qabliyah ba'diyah ni, qabliyah apabila dia azan yang pertama kan. Lepas azan pertama dia qabliyah. Ini tak ada. Lepas azan pertama, maka khatib naik mimbar bagi salam azan yang kedua. Lepas azan kedua, lepas tu habis khatib solat Jumaat. Solat Jumaat pun begitu dia, pendek-pendek. Dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, cabut terus. Dan tak boleh berpusu-pusu di pintu tu. Kena jarak jaga dan sebagainya. Itu tempat kami lah sebagaimana. Tapi kalau wilayah tu semuanya sama. Nanti Cik Zul tak bagi tahu, saya buat biasa je lah. Tapi insyaAllah nanti kalau kita buat yang dikehendaki. Kalau sekiranya ada pertanyaan, kita boleh soal jawabkan. Okay. Nah, kalau masalah waktu kuliah, memang saya waktu biasalah. Masuk waktu, kita berhenti, soal jawab sekejap, lepas tu habis. Okay, ya. Okey, kita sambung bacaan imam ketika sabtah. Ketika sabtahnya ketika imam berhenti itu. Apa bacaan imam yang perlu? Antara itu contohnya, selepas kita baca waladhdallin amin kan, kita imam disunatkan berhenti seketika, supaya makmum dapat membaca Fatihah dengan sempurna. Jadi apa buatnya? Soalan, apakah yang dilakukan oleh imam ketika berhenti seketika sabtah berhenti yang antara Fatihah dengan nantinya? Jawapannya, menjawab soalan ini saya merujuk kepada kata-kata pengarang Al-Majmu' juzuk yang ketiga halaman 362. Al-Sarkasi berkata dalam kitab Al-Amali, disunatkan kepada imam untuk berdoa di dalam tempoh sabtah. Dalam tempoh sabtah ini disunatkan. Kalau sekadar diam itu pun tak mengapa. Berdoa berdoa dalam bahasa Arab tak bolehlah kita berdoa dalam bahasa Melayu. Oleh kerana kita solat, apapun kita baca dalam hati pun kita boleh. Ya, okey. Ini dirujukkan dia. Sila lihat juga kitab Al-Fiqh Al-Islami Al-Abdullah tu, juzuk yang pertama halaman 694. Saya ada satu jilid dia di 10 jilid tu. Jadi 1, 2, 3, saya ada satu set ni, ya. Selalu saya banyak rujuk kat situ pasal kebanyakan
kita banyak yang merujukkan kat situ. Mana ada rujukan, saya cari semula untuk memastikan. Pasal ada orang bertanya nanti. Jadi kalau orang bertanya mana dulu, mana dalilnya, mana dulu, jadi kita ada kita. Okay? Kalau katakan kita kat sini, Cik Jul tanya mana dalilnya, Ustaz mana? Nanti saya bawalah kitabnya tu. Okey. Pasal saya pun bukan apa, bukan ingat, ya. Tapi ini ditunjukkan ada itu. Okey. Teguran ketika bacaan Al-Fatihah makmum. Okey. Teguran ketika bacaan Al-Fatihah makmum. Jika imam tidak berhenti seketika selepas membaca Al-Fatihah, lalu terus membaca surah dan tiba-tiba dia berhenti kerana terlupa. Tiba-tiba dia berhenti kerana terlupa contohnya, ya. Maka menjadi tanggungjawab ke atas orang yang berada di belakangnya untuk melakukan fats atau talqin kepada bacaannya. Maksudnya fats atau talqin mengingatkan baru dengan kalau surah ini tadi bermakna kita kena sama ada talqin atau fats itu oleh kerana tidak berhenti tadi itu kita perbuatan kan. Kalau salah bacaan maka kita betulkan dengan bacaan. Oleh kerana dia tidak berhenti ini tadi, maka dia boleh katakan subhanallah makmum tadi, ya. Kalau dia waladdallin amin, lepas tu terus baca bismillahirrahmanirrahim Allahu ahad, maka makmum boleh menegurnya. Okey. Soalan sekiranya pada masa itu makmum sedang sibuk membaca Al-Fatihah. Contohnya makmum kita biasanya lepas mendengar imam baca Fatihah, imam baca surah, kita baca Fatihah kan? Kita dengan sibuk membaca Fatihah. Adakah teguran yang dilakukan kepada imam akan menyebabkan bacaan surah Al-Fatihah untuk dirinya terputus, tidak muawalat? Contohnya, saya tadi Cik Zul jadi imam, saya kat belakang. Lepas tu Cik Zul tak berhenti tadi antara lepas Fatihah nak baca surah. Saya dengan tengah baca Fatihah tiba-tiba terus saya menegur Cik Zul. Adakah bacaan Fatihah ni saya ulang balik apa seterusnya pasal tidak berterusan Fatihah saya kan? Okey. Jadi dan wajib mengulanginya daripada awal surah. Bermakna saya kena baca bismillahirrahmanirrahim daripada awal surat tadi, ya. Atau dia tidak perlu mengulanginya lagi kerana dia masih belum memutuskan muawalat surah Al-Fatihah itu. Okey. Faham, ya? Apa maksud kat sini? Nak mengulangi boleh, tak mengulangi pun boleh. Pasal dia tidak dikira memutuskan antara Fatihahnya tadi tak berterusan muawalat itu berterusan. Okey. Jawapan. Untuk menjawab soalan ini, saya merujuk pengarang kitab ni kepada kata-kata pengarang kitab Al-Fiqh Al-Islami Al-Adilah tu, juzuk yang pertama, halaman 651. Jika bacaan Al-Fatihah tersebut diselang dengan bacaan zikir seperti ucapan tahmid ketika bersin, maksudnya tiga baca Fatihah, itu saya bersin lah, acium tu. Lepas tu saya baca apa? Kalau kita bersin, alhamdulillah kan? Itu maka terputus muawalatnya. Itu baru terputus. Kalau saya tadi bersin, lepas tu saya baca alhamdulillah dengan bacaan yang lain, maka terputus. Putusnya tak ada muamalat, jadi saya kena ulangi bacaan Fatihah saya. Dari awal balik. Tak boleh meneruskan tadi. Misalnya
sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba saya boleh alhamdulillah, saya tak boleh bersambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya baca bacaan. Tetapi jika serangan itu mempunyai mempunyai kaitan dengan solat, seperti menyebut amin bagi bacaan imam, melakukan fat ini peringatan, fat ataupun tangkit terhadap imam apabila dia berhenti dalam bacaannya, memohon rahmat, meminta perlindungan daripada azab dan sujud tilawah bagi bacaan imam. Maka semua ini tidak memutuskan muamalatnya menurut pendapat yang paling sahih. Ya, kalau kita menegur imam, mengingatkan imam, itu tidak diistilahkan memutuskan bacaan kita. Katakan kita sedang baca Fatihah kan, dan bertengah dengan imam sana, jadi kita menegur imam, maka Fatihah kita tak perlu kita balik awal lagi, kita boleh terus sambung. Ya, okay. Oleh itu haruslah makmum memutuskan bacaan Al-Fatihah untuk membantu imam membetulkan bacaannya. Sebenarnya makmum kena ingatkan imam tadi untuk membetulkan bacaannya. Selalu yang dikuatkan kat sini bacaan apa yang makmum kena pasti je. Kalau imam salah, Al-Fatihah lah. Pasal Fatihah adalah rukun. Kalau bacaan surah ni kadang-kadang imam bawa bacaan surah yang kita tak pernah baca. Banyak benda kita nak ingatkan pula. Ya tak? Kalau setakat Qul huwallahu ahad tu, ingatlah kita nak betulkan contoh. Ya? Tapi kalau tiba-tiba bawa surah apa ni? Surah Sajadah tu kita tak ingat, imam saja yang tahu. Maka bila kita tak ada, maka itu boleh itu surah. Dalam surah tak mengapa, pasal surah itu adalah sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang dituntut. Kalau tertinggal tidak membatalkan, ya, tetapi pahalanya besar kalau kita buat. Itu dinamakan sunat muakkad. Seperti kunut, sunut itu sunat muakkad bagi Imam Syafi'i. Tapi kalau bagi Imam Hanafi, Maliki tidak. Ya, Cik Musa apa dia? Hanafi kan? Dia Hanafi dia tak. Ya, dan begitu juga dia Cik Musa, kalau dia tak baca Fatihah tadi, hanya mengamati imam saja yang bisa. Tapi bagi kita Syafi'i tak boleh, kita kena baca juga. Ya, walau bagaimanapun pasal itu, kita jangan mudah menyalahkan orang. Kita banyak belajar, jadi jangan itu salah, ini salah, jangan. Oleh kerana banyak mazhab-mazhab ni tidak terkeluar, tetapi adalah untuk memudah caranya. Tapi kita kena tahu lah, ya, kena tahu yang apa. Jangan kita ambil yang senang, ambil ini senang, ada ini senang, kita ini sambil susah, tak ni ambil yang senang macam. Tak, kita oleh kerana ikutan kita Syafi'i, tetap ikut Syafi'i. Ya, okey. Oleh itu haruslah makmum memutuskan bacaan Al-Fatihah untuk membantu imam memperbetulkan bacaannya. Ya, okey. Imam tidak membaca surah. Okay? Soalan, sekiranya imam terus rukuk setelah selesai membaca Al-Fatihah tanpa membaca surah, apakah yang perlu dilakukan oleh makmum? Adakah mereka semua perlu rukuk mengikut imam dengan meninggalkan bacaan Al-Fatihah? Fahamlah? Ya, apa maksud kat sini? Selalu kita ikut mazhab Syafi'i, ketika imam baca Fatihah, kita dengar. Ya, apabila imam baca surah, kita baca Fatihah. Okey.
Tapi bagaimana tiba-tiba imam tadi tak baca surah, kita baca Fatihah pun tak baca lagi. Tak sebab nak kita baca Fatihah. Jadi ini jawapannya. Pengarang kitab Al-Hawi Al-Fatwa juzuk pertama halaman 48 menyebutkan bahawa Al-Muhib At-Tabari meletakkan masalah ini sama dengan masalah sekiranya makmum terlupa membaca Fatihah sehingga imam rukuk, adakah pendapat ini boleh digunakan pakai atau tidak? Ya, pendapat beliau ada benarnya. Maka makmum yang terlupa untuk membaca Fatihah, ini menyatakan makmum terlupa sehingga imam rukuk, terbahagi kepada dua pendapat, iaitu pendapat paling sahih, makmum dibenarkan lewat daripada imamnya untuk membaca Fatihah. Dia mendapat keuzuran untuk tertinggal sebanyak 3 rukun yang panjang. Ya, bermakna tidak boleh melebihi 3 rukun yang panjang. Ya, contohnya kita terlupa nak baca Fatihah tadi. Ya, imam kita boleh baca yang panjang. Selagi imam belum sujud yang kedua, maka kita baru nak rukuk, itu mesti sah lagi. Tetapi kalau imam dah sujud yang kedua, pilih antara satu, sama ada kita mufaraqah, kalau terus kita batal. Ya, jadi kita mufaraqah, maksud mufaraqah kita tidak niat ikut imam. Bukan semestinya mufaraqah ni keluar daripada saf tadi. Ya, keluar daripada saf tadi. Contoh gini. Kita pergi satu tempat, lepas itu tiba-tiba kita dengar, kita tak sedar siapa imam tu. Tiba-tiba kita dengar imam tu kita kenal, kita tahu, kita tak suka. Apa kita tak suka imam tu? Oleh sebab apa tak suka? Bukan sebab perangai dia, sebab apa, ya? Bukan tak suka kerana sesuatu peribadi dan sebagainya, tidak. Maksudnya perangai dia dan sebagainya kita tahulah. Kaki penipu ke kaki judi kita tahu tak. Maka kita kat situ juga dengan niat mufaraqah boleh. Kalau kita teruskan juga, maka kita tidak sah atau pasal kita tak suka pada imam itu. Ya tak? Dulu masalah imam sudah dibincangkan tu, kan? Jadi kita boleh mufaraqah. Maksud kita mufaraqah, kita duduk di situ juga, tapi tidak ikut imam, rentak saja ikut, tapi tidak ikut apa yang ada imam. Okey. Pendapat paling sahih, makmum dibenarkan lewat daripada imamnya untuk membaca Al-Fatihah. Dia mendapat keuzuran untuk tertinggal sebanyak 3 rukun dan yang panjang tadi. Makmum perlu rukuk bersama imam kerana kesepakatan dalam pergerakan bersamanya. Kemudian dia dikehendaki untuk menambah 1 rakaat lagi selepas imam memberi salam. Pilihan antara satu, sama ada dia ikut rukuk bersama imam. Oleh kerana kita tadi tak baca Fatihah, kan? Sebab apa? Itu bagi kita mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi tak mengapa, dia sekadar mendengar saja pasal itu. Kita kena belajar juga Hanafi dan sebagainya. Kod mana tahu. Ya, kita sembahyang kat masjid India, kan? Dia mazhab Hanafi. Masjid Pakistan kat Sentul itu, ya, dia mazhab Hanafi. Jadi kita kena faham juga, ya. Jadi kita dia Fatihah ni, Alhamdulillah, Bismillah ni dia setengahnya di Masjid Pakistan Sentul tu, ada. Dia tu Alhamdulillah mencakap Mekah, ada.
Tetapi kalau di Mekah itu sebenarnya dia baca Bismillah tu baca secara sir, bukan tak baca, dia baca secara sir. Pasal tu Imam Sudais dia tahu mazhab di Malaysia, Indonesia mazhab Syafi'i. Jadi bacaan Fatihah Bismillah tu bacaan jahar kan. Maka ketika di Malaysia dia baca jahar kan, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apabila di sana dia tak baca. Pasal dia tahu dia tak baca kuat, dia baca sir. Sir ni baca tetapi tak dengar lah. Macam solat zuhur, asar, tu dia. Okey. Menurut pengarang, menurut pengarang, makmum yang menanti waktu sabta imam selepas imam menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya lebih dibenarkan untuk terlewat daripada imam. Hal ini kerana keuzuran yang diperolehinya lebih utama daripada makmum yang terlupa membaca Al-Fatihah sehingga imam rukuk kerana dia dianggap sebagai seorang yang menjaga solatnya. Makmum ini dianggap sebagai yang menjaga solatnya. Pasal Fatihah tak dibaca, bermakna dia boleh pilih dua. Dia boleh baca Fatihah selagi yang dia boleh. Jadi jangan sampai tertinggal sampai 3 rukun yang besar. Maksudnya batasan dia jangan sampai sujud yang kedua. Kalau sekadar sujud yang pertama tadi, tapi kita sudah dapat rukuk, maka kita sah lagi. Ya, itu sah lagi untuk satu. Ataupun kita terus lagi ke imam, tetapi apabila imam salam kita tambah lagi satu. Itu kalau satu rakaat, ya. Kalau setiap rakaat imam tadi, rakaat pertama, kedua imam tak baca surah tu dia, lepas Fatihah pun dia habis je, macam mana? Takkan kita nak tambah 2 lagi, ya dah. Maka bacalah itu tadi, ya. Pasal setengah imam ni sunat-sunat ni kadang-kadang dia ambil ringan saja, ya. Pasal itu masalahnya. Beberapa perkara yang betul. Sedangkan doa kita walaupun sunat, ya, tapi dituntut, ya. Pasal itu kalau katakan saya solat maghrib tadi, saya solat maghrib tetap pada waktunya, tetapi kemudian saya berjamaah, okay? Saya tinggalkan yang sunat-sunat. Itu ibarat saya sekadar kesempurnaan kewajiban saya, sempurna kewajiban saya. Pasal kata Imam Ghazali, sesiapa yang beramal ibadah ambil yang wajib sahaja, yang sunat ditinggalkan, ibarat berniaga pulang modal sahaja. Jadi ibarat kita sempurna untuk kewajipan kita, pahala tak dapatlah. Pasal solat ditentukan pada waktunya, ada itu waktunya memang. Lepas tu pula tiba-tiba saya berjamaah, hanya dapat pada gandaan pahala tadi 27 kali ganda tadi, tapi tengok keadaan kesempurnaannya itu. Pasal itu bisa di Yaumul Mahsyar besok, pasal jadi imam ni tak boleh syok sendiri. Di Yaumul Mahsyar besok, apabila kita imam tu ditanya satu persatu, dah selesai dah. Apabila kata terus sila, okey sila meniti-titian siratul mustaqim kan, dah lepas tengah saja dia, mereka tahan boleh, tak boleh jamaah dia belum lepas lagi, ya tak? Pasal disebabkan kesilapan jamaah, disebabkan imam boleh jadi nanti, ya tak? Kesempurnaan solatnya jamaah tadi, makmum tadi, disebabkan oleh imam kurang sempurna, ada. Pasal tu imam ni kena
tanggungjawabnya berat. Bukan dia aku jadi imam, jangan ya. Jadi itu cukup saya sendiri pun pasal tu kalau boleh tu ke tempat-tempat macam di masjid Selayang contohnya. Pasal di sana ada imam kerajaan, ada imam rawatib dan sebagainya. Saya tak nak, tapi kalau ada satu ketika subuh tu imam kerajaan tak ada, hanya sekadar imam rawatib, ya biasa dia tolak, saya diizinkan untuk apa, saya ambil lah. Ya. Pasal itu segala-galanya diizinkan oleh imam yang tetap. Itu bab imam kita dah tahu kan, yang lepas kita dah tahu dah. Okey. Menurut pengarang makmum yang menanti waktu saktah imam selepas imam menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya, lebih dibenarkan untuk terlewat daripada imam. Benarkan terlewat daripada imam, jangan melebihi 3 rukun itu sahaja. Okey. Isyak beberapa? 8:39. Dan itu sedikit salah. Ya. Itu ada orang matikan. Oh, tapi jadualnya betul kot. Jadualnya betul. Jadualnya 8.42 hari ini. 8.42 kan? Hari ini. Tadi pun saya berkadang bunyi. Okey, itulah tadi. Pasal tu pernah satu ketika bukan di tempat saya sekarang sendirilah, ya, masalah kata wirid tak boleh kuat dan sebagainya. Sebab apa? Menghormati makmum yang masbuk. Maksudnya dia kena apa? Dia nak menyambung solatnya kan, takut dia mengganggu. Saya kata, kenapa kita menghormati makmum yang masbuk sedangkan dia menghina diri dia sendiri? Kita tengok yang awal dulu, mudah kan? Siapa yang masuk ketika zaman Rasulullah, siapa yang masuk masbuk? Masbuk tertinggal 1 rakaat pun, katakan saya tertinggal 1 rakaat, maka semua jamaah kat sini jumpa saya je mentalkinkan saya selama seminggu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jumpa saya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Tapi kalau saya 1 hari tak datang solat satu waktu tak datang solat berjamaah, maka 1 bulan kita ditalkinkan saya tadi. Ada kat sini kan? Di sini yang lepas kita baca. Jadi berarti orang masbuk itu dia yang menghina diri dia sendiri. Apa pula kita nak menghormatinya? Kan? Jadi oleh itu kita kena apa pasal solat itu pada waktunya dan ditentukan pada waktunya. Okay? Macam di zaman SOP ini ada, kalau saya tunjukkan WhatsApp tu, mula-mula buka hari Rabu tu subuh, hanya kita dah boleh 100 lebih. Tapi di dalam WhatsApp kita lihatkan sebagaimana kata pejabat agama mengatakan wilayah lepas azan 1 boleh dikunci pintu, atau setelah cukup jamaah boleh kunci pintu. Pilih antara 1. Yalah, pilih di antara 1. Ketika itu mesti ada yang kosong, tetapi azan habis, maka dia dalam kunci. Ada orang yang lambat, banyak orang masalah. Sedangkan dah azan dah selesai, orang yang menjaga itu pun dia nak solat qabliyah juga kan, solat qabliyah subuh. Dah pasal sesiapa yang mengertikan solat sunat qabliyah subuh ni pahala besar tu. Dah jadi dia maksud kat situ pun bersatu petikan dalam WhatsApp. Macam-macam ni. Pasal dia sendiri ya. Jadi sila jumpa pengurusan, tak mahu dia jumpa.
lah dia live sendiri. Okey. Tadi ya. Perbezaan dengan makmum yang terlupa tadi, dia pula dianggap sebagai seorang yang cuai. Makna yang tadi dianggap sebagai cuai. Maka dalam permasalahan ini, makmum disunatkan untuk membaca Al-Fatihah selepas imam menyelesaikannya. Okay. Oleh itu, pendapat paling sahih di atas tetap digunakan, iaitu makmum dibenarkan untuk terlewat sehingga 3 rukun panjang solat imam tadi. Bermakna kita kena baca juga biar kita terlewat, ya. Imam dah sujud, senajan janji belum imam dah rukuk, kita belum rukuk lagi, bacalah kita Fatihah. Jangan baca selajunya dengan sempurnalah, jangan lagi sampai tak sempurna. Jadi imam dah sujud pertama, kita dapat rukuk, boleh, ya. Jangan sampai sujud kedua. Okay. Bacaan isti'adzah, ta'awuz dalam solat. Bacaan isti'adzah dan ta'awuz dalam solat. Seterusnya, imam dan para jemaah di belakangnya disunatkan untuk membaca ta'awuz secara perlahan, ya, secara perlahan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Apa ni ta'awuz tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Mengenai perkara ini, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar dalam halaman 94 telah berkata, ketahuilah bahawa membaca ta'awuz selepas doa iftitah adalah sunat melalui persepakatan para ulama. Itu dikira sebagai membuka kepada bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Ya, okey, sikit ya, boleh ya. Syaitan rajim maksudnya apabila engkau membaca Al-Quran, maka memohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi kita tu disunatkan. Ini pun ada beberapa pendapat ustaz-ustaz yang mengatakan hanya kita disunatkan ketika rakaat pertama saja. Tapi sebanyak mana yang setahu saya tak pernah jumpa hanya dibaca untuk rakaat pertama saja. Cuma disebut sebelum membaca Fatihah disunatkan ta'awuz. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk berlindung daripada syaitan yang direjam. Maksud ayat ini di sisi jumhur ulama ialah apabila engkau hendak memulakan bacaan, maka pohonlah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah juga bahawa lafaz yang terpilih untuk ta'awuz ialah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksudnya aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Okey ya. Jadi setakat ini dulu. Ada apa pertanyaan? Nanti akan datang saya baca dari bacaan istihadzah ni ya. Akan sambung. Jadi saya kat sini tulis sampai ni panjang solat imam tadi. 3 rukun panjang solat imam. Saya situ akan datang saya mula kat sini balik. Okey? Mulakan daripada bacaan isti'adzah
dalam ta'awuf dalam solat tadi. Hari ini 18 ya. Ada yang belum bertanyaan? Ustaz, untuk besok Ah. semain Jumaat ni, Ya. agaknya semalam Ya. kita beratur kan, Hmm. sebab tempat terhad, Ya. tempat terhad kan. Ah. Dia nak kena, kalau dekat Selangor, dia kata kena daftar. Daftar. Ya. Lepas tu dapat kad, lulus dapat kad baru boleh. Ya. So dekat wilayah ni, saya tak Yang tahu. dulu masih 30 tu, Ah, 30 orang kena daftar juga. ah, Kena daftar, tetapi nama-nama itu hanya dibenarkan orang Korea situ saja yang berdaftar. Lepas tu orang tu nanti kita di call pihak pengurusan, nanti di WhatsApp balik. Tu. Okey, teruskan soalan. kalau itu yang hari tu, jadi yang sekarang ni Ya. macam mana, Ustaz? Yang sekarang ni tempat kami diperuntukkan sampai luar apa tu, rendah tu dibolehkan dan kami dah tanda-tandakan. Tetapi hanya yang tempat jalan kaki tak dibenarkan. Ni wiranda yang tu kalau kita di pintu kan macam tu. Kemudian tempat kafal tu pun ditanda sampai ada pintu. Kemudian tempat ruang masyarakat tu tak boleh lah. Mana ditandakan. Hanya untuk situ saja yang tempat tanda. Sekiranya tempat itu dah cukup, maka orang tak boleh masuk lagi lah. Pasal siapa dulu dia dapat. Jadi pasal itu kita panggil rela. Rela dengan polis. Dikuatiri jadi gaduh. Itu. Kemudian tu kita dah paparkan dia punya undang SOP yang dia tadi highlightkan. Jadi, okey. Jadi dia tak boleh rapat-rapat. Satu besok kami pun walaupun orang tempat apa kena datang awal. Walaupun AJK, walaupun imam ke apa, kena datang awal juga, bawa sejadah sendiri. Itu dia. Ya, kena ikut apa? Tata SOP tadi. Bukan nak ikut pasal kita sebagai contoh jamaah tadi. Okey. Dia dah tidak mengikut penduduk tempatan lah. Ya. Dah dihapuskan penduduk tempatan lah. Mana Ya. siapa yang Karya, penduduk karya. itu dah tak ada lah. Mana siapa datang awal dia dapat lah. Ya. Kalau sekiranya contoh saya karya sana, saya lambat, dah sana penuh, saya kena balik lah. Bukan berarti saya imam datang lambat, kecuali saya imam bertugas. Lain. Kecuali imam bertugas. Pasal imam bertugas tadi siapa tu? Apa tempat dah khas kan? Sudah saya imam dikenakan datang, tapi ketika itu saya tidak bertugas. Saya datang lambat, tapi tempat dah penuh, maka tidak boleh juga. Ikut. Terpaksa ikut je. Ya, walaupun macam mana banyak persoalan kat sini. Ya, macam yang 30 orang dulu buat solat Jumaat. Ya, kenapa boleh atau tak boleh? Ini dalam keadaan darurah. Darurah ni macam-macam. Pernah dalam kitab apa tak silap saya, di dalam satu hutan tak ada orang lain, tak apa, kita penduduk kita hanya 12 orang saja. 12 orang pun boleh buat solat Jumaat. Pasal tu Selangor ambil 12 orang kan dulu mula-mula boleh buat solat Jumaat. Pasal itu ada yang menunjukkan hadisnya. Okey. Okey. Zul, ada apa pertanyaan lagi? Pasal sekarang banyak imam praktis berapa bulan dah praktis jadi imam kat rumah. Okey, ada apa pertanyaan lagi tidak? Ya. Okey. Okey. Kalau tak ada, terima kasih. Ya, Cik Zul, saya sebenarnya ini pembukaan saya lah untuk malam pertama. Yang lain tu seni kembangan
besok malam kembangan insyaAllah sekali diizinkan Allah. Jadi terima kasihlah pada Encik Zul dan semua pada ahli jamaah kat sini, korang sini. Terima kasih. Setakat ini dulu yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat sini pun ada kejadian yang saya ceritakan ketika khatib baca khutbah, berdoa tu, kita boleh menadah tangan kan? Ada kat sini rupanya. Dalam sini ada. Ya? Pasal ni perbahasan tu kata tak boleh. Pasal kita katakan apa? Seolah berkata-kata, bukan itu yang kata-kata. Sedangkan orang bersin pun kita boleh katakan Cik Zul ziarah saya, Cik Zul Acik, Alhamdulillah. Saya pun boleh menjawab Ya Alhamdulillah. Itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi matidah. Allah menjadi rahmat wal maghfirah wal syafa'at al majlis. Allah menjadi rahmat wal maghfirah wal syafa'at al majlis. Allah menjadi rahmat wal maghfirah wal syafa'at al majlis. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.